Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minan nas. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang saya hormati Yang Berusaha Encik Razlan bin Samsuri, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan MARA. Yang saya hormati juga pengarah-pengarah bahagian, yang diraikan juga pegawai-pegawai Pusat Institut Pendidikan MARA, seluruh warga pendidik di institusi pendidikan MARA, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pagi ini bersempena Hari Anugerah Pendidik MARA, dan seterusnya dapat kita bertatap muka bagi membincangkan satu tajuk, Pendidik Insani, Pemangkin Generasi Madani. Hadirin hadirat sekalian, insya-Allah esok kita akan sama-sama memasuki bulan Muharram 1445, yang mana kalau tidak ada arah melentang, berdasarkan apa yang dah berlaku pukul 2.31 pagi tadi. Pukul 2.31 pagi tadi, bulan dan matahari telah pun berada dalam garisan longitude ekliptik yang sama. Maka ini menandakan bulan telah pun memasuki fasa new moon ataupun bulan baru yang dalam istilah kita dipanggil ijtima'. Maka pagi tadi bulan dan matahari dia berada pada kedudukan paling hampir antara satu sama lain dan memang sukar dilihat dengan mata. Dan selepas daripada ini bulan akan mula bergerak menjauhi matahari dan cahaya bulan akan membesar sehari demi sehari, menandakan bermulalah pusingan bulan hijrah yang baru, iaitu bulan Muharram. Dan pusingan edaran bulan ini dia bermula dengan bulan baru, dan selepas sehari kemudian bulan akan kelihatan berbentuk sabit. Ini dalam bahasa Arab dipanggil hilal, dalam bahasa Inggeris dipanggil moon crescent. Dan insya-Allah maghrib nanti kita akan lakukan cerapan hilal Muharram berdasarkan data matahari terbenam pukul 7.25 malam, bulan terbenam pukul 8 malam, umur hilal insya-Allah 17 jam 29 minit dan tempoh hilal di atas ufuk 35 minit. Jadi ini yang akan berlaku pada hari ini. Artinya nak memasuki tahun baru, bulan baru, bukanlah ianya berlaku secara abrakadabra simsalabim, terus sambut satu Muharram, tidak. Kami kena panjat bukit petang sekarang. Bayangkanlah tuan-tuan nak menengokkan ke tahun baru ini. Hadirin hadirat sekalian, saya merasa begitu tersanjung pada pagi ini dapat bertemu khususnya dengan warga Institut Pendidikan MARA ataupun IPMA ini. Dan bagi warga keluarga besar MARA, tahun ini begitu istimewa. Tepat tanggal 1 Mac 1966, hari Selasa, telah lahirlah RIDA ataupun Rural Industrial Development Authority.
Dan hari ini 18 hari bulan Julai 2023, genaplah usianya 57 tahun, 4 bulan, 17 hari. Pagi ini saya ingin mengajak untuk kita sama-sama mengimbas kembali. Apakah matlamat utama semasa kewujudan MARA ini dulu? Sebuah nama keramat, lahir dari percikan amarah satu bangsa yang ketika itu mundur sosioekonominya, masih menadah tangan menjadi peminta di tanah airnya yang telah 10 tahun merdeka. Itulah sejarah asasnya. Dan kalau kita kaji sejarah awal MARA itu sendiri dah pun bermula sebelum negara mencapai kemerdekaan lagi. RIDA ataupun Rural and Industrial Development Authority ini asalnya ditubuhkan bulan Julai tahun 1950 setelah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan Tanah Melayu. Namun selepas daripada itu, badan ini telah dinaik taraf dan menjadi pencetus perubahan dalam pelbagai aspek pembangunan sosioekonomi, khususnya masyarakat luar bandar. Berteraskan kepada prinsip mahu menolong diri sendiri. Ini adalah slogan laungan Datuk On Jaafar, Ketua Besar RIDA ketika itu, yang bermatlamat nak menjadikan RIDA ini memberi peluang kepada masyarakat Bumiputera terlibat dalam 2 perkara. Inilah perjuangan tuan-tuan, jangan lebih pada itu. Apakah dia? Pertama, dalam bidang keusahawanan dan memperolehi peluang pendidikan yang lebih baik. Dan setelah itu, masa berganti masa, tahun berganti tahun, agensi ini kemudiannya diberi nafas baru dan diberikan nama yang lebih mencabar, iaitu Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA yang ditubuhkan pada 1 Mac 1966. Kini selepas lebih pada 50 tahun penubuhannya, tuan-tuan sebagai keluarga besar MARA boleh berbangga dengan kejayaan tuan-tuan menjadi peneraju transformasi Bumiputera. Ini boleh dibanggakan. Dan alhamdulillah, Institut Pendidikan MARA sendiri yang terdiri daripada 343 buah institusi, 231 giat MARA, 55 MRSM, 14 IKM, 12 buah kampus UniKL, 10 Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM, 7 buah Kolej Profesional MARA, 7 Kolej Politek MARA, 4 Kolej MARA, sebuah MARA Japan Industrial Institute, sebuah University Politek MARA, sebuah German Malaysian Institute. Semuanya telah menjadi wadah latihan kemahiran dan profesional yang menyumbang kepada pembangunan agama, bangsa dan tanah air. Dan ini tuan-tuan semua kena banggakan. Dan alhamdulillah juga IPMA sampai hari ini telah berjaya melahirkan 749,186 graduan yang merangkumi 716,832 graduan TVET dan 32,354 graduan profesional dan separa profesional. Dan kebolehan graduan-graduan kita dipacu juga bersama dengan kehendak industri. Dan kita telah lakukan kolaborasi dengan banyak pihak. Kita ada ACCA, kita ada ICAEW, ada CILT, ada CIM, ITBM dan macam-macam lagi. Sebab itulah Hari Anugerah Pendidik MARA yang kita adakan pada hari ini, simbolik kita nak meraihkan seluruh keluarga besar para pendidik MARA dan nak memberi pengiktirafan kepada tuan-tuan puan-puan sekalian yang selama ini telah menjadi tunjang kepada pembangunan institusi di MARA dan juga untuk masa depan. Tahniahlah semua kita ucapkan. Ya hadirin hadirat sekalian, sememangnya kerja tuan-tuan di IPMA ni khususnya sangat mulia, sangat mulia. Mencerdikkan orang ni kerja mulia. Sebab manusia ini kalau tak dicerdikkan, dia sama saja dengan makhluk-makhluk yang lain. Sebab itulah wahyu pertama dalam Quran bukannya suruh semayang, bukan suruh pergi haji, tidak.
Wahyu yang pertama suruh pergi sekolah. Wahyu yang pertama Iqra. Suruh ngaji, suruh buat research, suruh buat kajian. Bagi kita yang sembahyang subuh pagi tadi, dalam doa kita minta, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikan kami petunjuk. Pagi-pagi buta kita dah minta dengan Tuhan, jauhkan kita dari jadi orang bodoh. Setiap manusia dia tak boleh jadi bodoh. Sebab bodoh ni tak ada ubat, tuan-tuan. Orang kalau bodoh pergi farmasi tak ada jumpa ubat. Ada tak ubat? Saya makan pagi 2 biji, petang 2 biji jadi cerdik sikit. Tak ada. Bodoh tak ada ubat. Ubat bagi kebodohan adalah ilmu. Sebab itu dalam Quran, perkataan ilmu diulang lebih banyak daripada perkataan din ataupun agama. Perkataan ilmu dalam Quran ada 105 kali. Perkataan din, iaitu agama ataupun keyakinan, itu disebut sebanyak 103 kali. Kalau dikira sekali dengan kata derivatif, perkataan ilmu disebut tidak kurang daripada 744 kali. Maknanya kalau kita pecahkan alima, ya'lamu, i'lam, yu'lam, ilmu, perkataan alima saja 35 kali. Perkataan ya'lamu saja 215 kali. Perkataan i'lam 31 kali. Dan begitulah seterusnya. Ilmu mustahak. Maka yang menurunkan ilmu kepada masyarakat adalah kita semua. Khususnya tuan-tuan di IPMA. Ini kerja mulia. Sampai orang putih ada satu kata-kata, if you want to be happy a day, make a party, go shopping. Kalau kita nak gembira sehari, buat parti. Parti ni parti hiburan lah, bukan buat parti politik, pening kepala pula. Buat parti politik pening. Buat parti hiburan, bubble party ke, birthday party ke, jungle party ke, buat je lah parti. Dah kita bukan tak pernah muda, buat je lah parti. Ataupun go shopping. Mana habis majlis nikah, pergi Taman Komplek, pergi Sogo. Suka, tapi happy a day. If you want to be happy a week, go holiday. Nak happy seminggu, pergi bercuti. Gembira, tapi seminggu sajalah. Seminggu saja. Balik, memang ikat perut. Zuhur saja. Dah tak ada duit lah, duit banyak habis. If you want to be happy a year, grow a garden. Nak happy setahun, tanam pokok. Suka, daripada beli di pasar tani sampai pokok tu keluar hasil, kita ikat buah tu dengan sok khabar pun suka dah. Suka, gembira rasa. Baru balut je, baru belum makan hasil lagi. Balik kerja tengok pokok buah kita semua dah balut dengan sok khabar. Senyum dah rasa. Kita akan happy, tapi setahun saja. If you want to be happy for a long time, develop a human being. Kalau kita nak gembira seumur hidup, bangunkanlah potensi manusia. Dan inilah kerja tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebab itu orang tua-tua dulu, walaupun belajar tidak jauh, tapi masalah mendidik anak, mereka tidak pernah berikan kompromi. Sampai timbul kata-kata melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Senada dengan sedang rebung baik dipatah, jadi buluh melepuh jari. Kalau anak tidak dilatih, bila besar bapaknya letih. Dengan anak janganlah alpa supaya malu tidak menimpa. Kalau banyak berlebihan suka, itulah tanda hampir duka. Supaya anak menjadi orang, tunjuk ajar janganlah kurang. Supaya anak jadi manusia, ditunjuk diajar sehabis daya. Supaya anak hidup selamat, ditunjuk diajar sepenuh minat. Supaya anak tidak terlantar, kecil dididik, besarnya diajar. Anak dididik pada yang baik, diajar pada yang benar, ditunjuk pada yang elok. Diasah supaya menakah, diasuh supaya senonoh. Dicanai supaya pandai, dituntun supaya santun. Panjanglah nasihat orang tua-tua dalam soal anak-anak mesti dididik. Namun dalam suasana sekarang, ilmu pengetahuan sudah lagi tidak terhad kepada bidang akademik saja, tetapi sudah sampai ke peringkat ilmu kemahiran, khususnya dalam pengendalian sesuatu peralatan. Ilmu-ilmu kemahiran teknikal, pertukangan, elektronik, patri, automotif, amalan bengkel mesin, kimpalan, fabrikasi logam,
Ini juga sangat diperlukan sekarang. Sebab itu kemahiran semakin diperlukan. Saya sendiri kerja di Jabatan Mufti. Kerja di Jabatan Mufti dah tak macam dulu. Dulu kerja Jabatan Mufti ini baca kitab je. Amma ba'du, halal, haram, sah, tak sah, makruh, bayar balik, qada, hutang, tak sah. Gitu saja kerjanya. Tapi zaman sudah berubah. Kita sudah dipertanggungjawabkan untuk membuat cerapan hilal misalnya, tengok anak bulan. Tuan-tuan, nak menengok anak bulan ni bukan boleh pakai mata kita. Nak kena pakai alat. Alat ni siapa yang reti? Ustaz-ustaz tak pandai. Handphone pun tak reti guna kadang-kadang. Nak pakai alat-alat yang canggih-canggih ini, tak payah teleskop lah. Saya ingat kamera yang ada depan kita ni pun belum tentu kita pandai guna. Mana nak pause, mana nak forward, mana nak rewind, mana nak fokus. Kalau ada yang tengah buat live pada pagi ni, kita di masjid mana ada ilmu sangat. Buat live pakai handphone je. Letak pacak handphone, dengarlah sejam. Tapi sekarang kena pakai OBS. Banyak kemahiran yang perlu dipelajari. Macam nak menengok anak bulan. Tadi borak-borak dalam holding room saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Masa zaman sekolah dulu, subjek matematik tak nak belajar sungguh-sungguh. Dah tua bangka ni baru tahu matematik mustahak. Matematik adalah segala-galanya. Dalam agama, tanpa matematik banyak amalan tak boleh buat. Hei tuan-tuan sekalian, kiraan waktu semayam pakai matematik. Kiraan darjah, kiraan untuk kiblat pakai matematik. Data cerapan pakai matematik. Semuanya adalah matematik. Baik itu masa kami duduk atas bukit, Jupem keluarkan data. Berapa kedudukan ini matahari di mana. Berpinang biji mata baca data. Rasa macam baca medical check up punya result. Darah berapa, kencing manis berapa. Tak faham apa-apa. Masa tu menyesal, tak pandai matematik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, nasihatlah ke anak buah. Janganlah pemalas sangat belajar matematik. Awak jadi ustaz pun kena pandai matematik. Sebab itu kemahiran sangat mustahak sekarang, ilmu-ilmu alat begitu. Dan kemahiran ni dia boleh mendatangkan duit pula sekarang. Budak-budak dia tak nak dah belajar macam zaman kita. Dia nak satu ilmu yang boleh memberikan mereka pulangan. Yang paling cepat kemahiran. Kemahiran dan duit berpisah tiada. Dia kalau orang mahir ni boleh buat duit rezeki masing lah. Ada satu cerita. Ada satu orang pakcik ni, dia bawa kereta dekat highway. Dia tekan minyak 140. Tiba-tiba berasap enjin dia. Dia parking tepi jalan. Buka boot depan, tengok minyak hitam penuh kat enjin. Rupanya pakcik ni tahu bawa kereta, tahu tuang minyak, tak tahu sebih kereta. Habis kereta dia jam. Dia pun berfikir macam mana nak start balik enjin ni. Tiba datang satu orang anak muda. Dia pun tanya, pakcik rosak lama dah? Orang baru ni tak boleh jalan, start pun tak boleh jalan ni. Tak apa pakcik, saya ni pomen. Kalau pakcik benarkan saya baiki, saya boleh tolong baiki. Saya pun baru balik kerja, nak balik rumah. Bolehlah pakcik nak ke Kuala Lumpur ni. Bayalah, tapi pakcik kena ada upah sikit lah, saya nak baiki ni. Tak ada masalah lah, janji awak buat sudah lah. Budak ni dia tengok saja enjin. Dia kata, pakcik ada alat-alat baiki kereta? Pelayar ke, screwdriver ke apa ke? Pakcik kata tak ada, belakang bonet pun tak ada apa. Tukul ada kalau nak. Tukul pun boleh lah pakcik. Dia pun bagi tukul. Budak ni saya ingat belajar IKM ke apa, saya tak pasti sangat. Dia tengok enjin tu, dia ketuk. Ketuk 3 kali. Pakcik start. Hidup. Pelik pakcik tu. Terror betul budak ni. Dia ketuk tong, boleh start. Bila dah boleh start, pakcik tu ucap terima kasih lah. Pakcik kata, tadi kita dah berjanji kalau dah elok ni kena bayar. Berapa cas ni? Budak kata tak ada apa pakcik, tak adalah susah mana sangat.
saya kira 100 je lah, dia kata gitu. Pakcik ni marah. 100? Awak tong 100? Agak-agak lah kalau nak cas pun. RM1 sudah. Dia bagi RM1. Ini pakcik kedekut. Apa jawapan budak ni? Ini jawapan orang ada kemahiran. Dia kata, ya pakcik, memang pakcik nampak saya pergi ke enjin tu, saya ketuk dia kong memang senang. Tapi yang membezakan saya dengan pakcik adalah saya tahu mana nak ketuk. Kalau saya suruh pakcik ketuk, pakcik nak ketuk mana? Pakcik akan ketuk seluruh kereta sampai ke bonet belakang pun pakcik ketuk. Agaknya nak mencari mana yang sesuai. Yang saya ketuk itulah ilmu saya. Dan itulah kemahiran saya. Saya tahu mana nak ketuk, termasuk dengan pakcik-pakcik sekali saya ketuk sekali. Jadi ini yang saya dapat rezeki. Sebab itu kemahiran mustahak. Sekarang ni saya tengok cabaran kita adalah anak-anak kita di luar bandar. Tahniahlah kepada ramai pihak sekarang ni ambil inisiatif untuk buat kempen pada anak-anak di kampung untuk menyertai pusat-pusat kemahiran yang sedia ada. Kita penduduk luar bandar sekarang, tuan-tuan puan-puan, 60% daripada keseluruhan rakyat Malaysia adalah orang yang duduk di luar bandar. Apatah lagi lepas daripada PKP, didapati pergerakan penduduk sangat tinggi daripada bandar pergi ke luar bandar. Sabah paling tinggi, 49.3% orang daripada bandar pindah duduk kampung. Kelantan pun tinggi juga, 34.6% daripada KL balik duduk di Kelantan. Sebab itu kita perlu rebut peluang ini. Orang duduk di kampung sebenarnya boleh buat duit. Dari sudut potensi ekonomi, mereka kaya dengan sumber alam. Ada rotan, ada buloh, ada kayu, ada tanah liat, ada pandan, mengkuang dan macam-macam lagi. Campur dengan masyarakat kita, dia memang kreatif. Tetapi malas sedikit dalam bekerja. Maka di sinilah peluang kita nak jadi pencetus kepada masyarakat. Sumber campur kemahiran, jawabnya fulus. Itu sebab negara-negara seperti Thailand, Indonesia, Filipina, Jepun, mereka jadikan kegiatan kampung sebagai kegiatan ekonomi yang sangat penting. Di Filipina sahaja, dia boleh buat research dan menghasilkan 125 produk dari sebatang pokok kelapa. Mereka buat inovasi. Macam mana dari sebatang pokoknya boleh hasilkan 125 produk. Ini research and development. Itu sebab kita melihat inilah peluang kita untuk nak memperbaiki masyarakat. Ayo, kita ajaklah masyarakat bukan sekadar ilmu akademik, tapi juga ilmu kemahiran. Kemahiran ni banyaklah. Kalau saya yang duduk di masjid ini, antara ilmu kemahiran yang kita payah betul nak cari sekarang adalah ilmu kepakaran dari sudut sound system. Payah betul. Sound system. Saya tak pastilah di Malaysia ni berapa banyak institusi yang melatih secara profesional orang supaya jadi sound engineer. Payah betul. Bukanlah nak suruh sampai peringkat buat konsert, tidak. Tapi dapatlah dia jariah membaikikan PA system masjid-masjid ini, besar pahala dia. Dia Malaysia ni, kalau jemaah nak suruh datang ramai, kita kena raikan jemaah. Dan jemaah kalau nak suruh datang masjid, pertama masjid kena aircon, baru orang datang. Yang kedua, masjid mesti PA sistemnya sedap, baru orang datang. Yang ketiga, masjid mesti sediakan makan lepas habis ceramah. Itu kena buat, tak ada makan orang tak datang. Yang keempat, masjid mesti imamnya good looking dan wangi. Itu yang dia orang nak. Muka pecah rumah, tak pakai stokeng, kuku macam kayuh perahu, dia tak nak. Dia nak yang handsome, sihat walafiat. Jadi salah satu perkaranya adalah PA system, sound engineer payah. Kalau dapat anak-anak kita dilatih untuk nak membetulkan PA system, dapat PA system, tara-tara dewan kita ni tuan-tuan, kan syok Mana bila imam tu baca Fatihah, khusyuk semayang. Macam kita masa di Mekah lah kan, sedap saja mendengar bacaan Tok Imam. Tapi masjid kita la ilaha illallah, alhamdulillah, bunyi amin, bompor suara.
Kita jadi Allah mikrofon kak. Kita jadi serabut semayang, jadi tak syok. Dapat tara macam ni kan, suara bulat. Tapi ini kemahiran orang masjid mana reti. Kita orang amma ba'du boleh lah. Amma ba'du. Bunyi mikrofon lang. Takkan nak baca Yasin, tak molek benda tu. Nak kena pulas elok-elok. Nak mulas tu tidak reti. Itu nak perlu kemahiran. Jadi kita kena ada sound engineer di masjid. Tapi saya masa jadi imam di Masjid Negeri Pahang dulu, yang jadi sound engineer adalah saya. Bukanlah sebab saya pandai sound engineer. Kerja saya sound engineer yang pemalas. Itu sajalah kerja saya. Saya sound engineer. Sebab di masjid saya ada JAV orang grade J. Kita ada orang grade J seorang. Yang jurutera lah, orang JKR. Yang duduk untuk bantu kita punya maintenance PA system. Dia kadang humming, orang saya komplain, saya marah dia. Bila saya sound dia, saya jadi sound engineer, dia panggil ya. Dan tuan-tuan pun boleh jadi sound engineer di tempat masing-masing. Sound je. Hadirin hadirat sekalian, saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada pagi ini, ada satu cabaran besar kita sekarang. Ini saya jarang cerita benda ni di Masjid Surau sebab orang kampung tak payah cerita benda ni macam ni. Tapi tuan-tuan orang cerdik saya kongsilah. Kita sekarang sebenarnya berdepan dengan dunia baru. Dunia baru yang dipanggil VUCA. Saya pun tak tahu sebutannya yang tepat, tapi saya sebut cara begitulah. VUCA. VUCA ni VUCA. Selain daripada kita menghadapi sekarang cabaran revolusi industri IR 5.0, bukan 4 lagi dah. Kita juga menghadapi cabaran AI, kecerdasan buatan, artificial intelligence. AI ni saya tak tahulah tuan-tuan. Orang buat postgrad sekarang ni kalau tak ada 3 PhD tak tahulah. Patut boleh 3 PhD siap. Saya menengok kawan saya pakai apa ChatGPT boleh ke nama. Semua benda boleh buat. Saya ingat itu Dajjal lah saya ingat dalam tu. Kita jadi seram menengoknya. Sudah. Dah terlampau cerdik ingat susah hati juga. Dia yang kita pakai yang free tu, itu biasa je. Kalau tuan-tuan yang pakai yang free, dia bagi maklumat tapi satu layer je. Kalau tuan-tuan subscribe, dia punya maklumat mengerikan. Contoh tuan-tuan minta, boleh cakap dengan dia lah, cakap bahasa yang dia faham. Jangan cakap temeluh pula dia tak faham. Cakap dengan dia, contoh, berikan saya untuk apakah literature review untuk tajuk sekian-sekian. Bermula tahun ni sampai tahun ni. Dia reti keluarkan. Yang bayar punya. Lepas tu tanya lagi. Boleh tak buatkan SLR untuk literature review ni? Buatkan systematic literature review. Berdasarkan tahun, berdasarkan terbitan, ni. Dia boleh atur pula lagi. Saya ingat ada benda lah duduk dalam komputer tu. Kan kita zaman buat postgrad, berapa kali tukar spek tuan-tuan, pening kepala membaca buku. Sekarang tak payah lah. Dia sambil baring-baring je, sambil nunggu grad boleh siap satu bab. Budak-budak sekarang. Ini cabaran kita sekarang. Saya takut lagi 10 tahun, guru ni tak laku lah. Lah guru esok jadi content creator yang mengajar sebutan bahasa Inggeris, mengajar cara sebut bahasa Arab. Itu dah tak ada dah. Semuanya diambil peranan oleh AI ni esok. AI ni esok. Dia akan ambil peranan. Ini cabaran, ni saya tak cerita lah. Saya nak cerita tentang VUCA ini. VUCA ini adalah satu gambaran keadaan dunia yang daripada VUCA. Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Kita akan berdepan dengan persekitaran yang tidak menentu, tidak jelas, persekitaran yang sangat kompleks, persekitaran yang banyak pemboleh ubah yang kita kena ambil kira. Kita perlu melihat terhadap variabel dan juga parameter yang boleh memberi kesan yang tidak disangka kepada kita. Dipanggil parameter yang unsankerable, yang tidak disangka-sangka. Maka dalam kita nak menghadapi dunia VUCA ni, kita dah pernah kena. Apabila COVID itu VUCA itu.
Satu benda yang tidak disangka-sangka. Dan benda ni akan terusan berlaku untuk masa-masa yang mendatang. Maka ramailah orang buat kajian macam mana nak menghadapi VUCA ini. Antara strategi yang perlu kita buat antaranya lah kita menggunakan prinsip FASTER, F-A-S-T-E-R, flat, agile, streamline, tech enable, efficient, resilient. Orang tu dia kena ada flat, dia kena bersifat terbuka lah untuk menerima perubahan-perubahan. Agile, dia memudah cara dan mesra. Dia lebih streamline, dia adaptif dan juga sensitif dalam keperluan semasa ini. Dia kena ada tech enable, sangat dekat dengan penggunaan teknologi, efficient, cekap, dan juga resilient, kukuh tapi secara bersama. Dan bila kita kaji pula VUCA ini, ada pula fasa baru. Lepas daripada VUCA datang pula era BANI, B-A-N-I. BANI ni singkatan dari Brittle, Anxiety, Non-Linear, Incomprehensible. Dunia sekarang ni brittle, mudah pecah. Anxiety, penuh dengan kebimbangan. Non-linear, tidak lagi lurus seperti dulu. Dan incomprehensible, agak sukar dipahami. Bahasa mudahnya, kita kena terima hakikat zaman kita dah berubah. Sebagai pendidik, kita kena sesuaikan diri kita dengan perubahan ini. Itu sebablah bagi orang Islam, kita ada sambutan Ma'al Hijrah yang bermula esok lusa ini. Kita mesti berubah. Revolusi perindustrian keempat sedang tiba dan akan menjadi satu kenyataan. Fourth Industrial Revolution. Internet untuk kebendaan, big data, robot automasi dan macam-macam benda-benda canggih yang kita pun tak faham. Dan sekarang kita sedang bergerak pula menuju masyarakat 5.0 atau dikenali sebagai smart society ataupun intelligent society. Soalannya pada pagi ini, adakah kita telah bersedia? Ingat, generasi yang kita nak didik sekarang tak sama dengan generasi zaman kita. Saya percaya yang ada di depan saya ni umur kita lebih-lebih kurang lah. Belum 50 lagi. Saya muda lagi tuan-tuan. Bukannya 50 lagi, muda lagi. Kita zaman muda dengan zaman budak sekarang jadi muda, lain. Lain. Saya tak tahulah berapa umur tuan-tuan di sini. Dah gelap sangat. Di depan ingat lebih kurang je umur kita. Mungkin separuh sajalah generasi sunat lasernya, yang lain pakai pisau belakang ni. Yang lain pakai gunting belakang ni. Ke pakai kapok pun ada, tua sangat. Kapok, pisau tua sangat. Kalau kita kaji zaman kita dulu, beza. Saya masih ingat zaman kita, saya tahun 90-an, 80-an. Zaman kita dulu hiburan tak banyak macam sekarang. Hiburan ada tapi tak banyak. Kalau nak, kita kena cari. Dulu kita pernah hidup di zaman orang tengah minat dengan rock kapak. Masa itu. Sekarang rock kapak dah naik semula lah. Dulu zaman tu orang minat rock betul. Tapi zaman tu, nak menengok satu persembahan hiburan, kita kena pergi tengok live performance. Sebab dalam TV tak banyak hiburan. Television pun tak banyak channel. TV3 tahun 85 baru keluar. Sebelum pada tu TV1, TV2, sekarang TV la ilah Allah. Jangan cerita siaran, remote saja 3. Tak tahu mana TV dah nak tengok. Remote TV 3, Netflix ada, Astro ada, macam-macam. YouTube pun pakai TV juga. Zaman tu tak banyak hiburan. Paling banyak pun kita balik rumah tengok konsert, final muzik-muzik itu jelah. Masa tu panggil muzik-muzik TV3. Menengok konsert Kingsway, TV1, TV2. Tak banyak pilihan lah saya ingat. Kalau zaman kita kanak-kanak, Cumi dan Ciki, itu je lah. Amla banyak, tak banyak cerita. Jadi pilihan bagi orang yang minat muzik, kena pergi live performance lah. Tapi takkan nak pergi kelab, kita budak-budak. Jadi pergilah. Masa tu menengok fanfare, menengok persembahan-persembahan di fanfare. Sebelum tu pernah ada Battle of the Bands, tapi kerajaan haramkan tahun 1986.
sebab berlaku rusuhan semasa konsert di Sungai Pinang, di Pulau Pinang. Jadi, tapi kita bila tengok persembahan di televisyen rasa macam tak sampai sangat zauk itu. Bagi kita yang minat muzik ini, sebab yalah dalam TV pun kalau dia buat persembahan macam final muzik-muzik. Tuan-tuan buka balik YouTube yang lama-lama. Gitaris, vokalis, semua ikat rambut macam perempuan dalam pantang. Geli menengok. Muka pula make up macam compact powder. Kita tak betul lalu cara begini. Ini bukan rock namanya. Jadi kita pilihannya tak banyak masa itu. Kalau radio adalah lagu-lagu banyak. Mungkin ada yang sini suka mendengar radio, rancangan Pilihan Bersama, Pujaan 10 Nescafe. Tapi bagi saya radio ni sesuai untuk golongan geng mak tak bagi keluar je. Geng takut dengan mak je dengar radio ni. Geng-geng brutal ni mana boleh duduk rumah. Golongan introvert, mak tak bagi keluar malam, mak belia, mak bunga, geng surat taruh bedak, sesuai lah dengar radio. Kita geng brutal kampung mana boleh. Kita geng jamming jamming nak kena cari keluar. Nak tengok skill, kod gitar, nak tengok drum taps, kena kita tengok live performance. Bila kalau dah tahu drama tu ketuk rototom, flotom hak mana, lusa praktik. Jadi zaman itu kita begitu mencabar sekali, hiburan begitu payah. Tapi sekarang kita berhadapan dengan anak-anak kita yang merupakan generasi platinum. Generasi platinum ni kelompok the native gadget. Mereka sangat memahami dengan dunia canggih ini dan tak boleh lepas langsung daripada gadget. Hiburan ni di hujung jari. Dulu kan kita nak dapatkan satu lagu-lagu popular bulan itu ataupun minggu itu, kita kena pergi kedai kaset. Zaman dulu pertama komplek pergi kedai kaset, beritahu ke tokek tolong rekod. Bayarlah berapa? Dia pun tunggu, dia pun dubbing Zaman beli radio besar yang ada 2 kaset tu. Kita bayarlah RM10, RM15. Tuan-tuan pun boleh buat sendiri tapi kena beli kaset kosong. Zaman itu kaset kosong susah nak cari duduk kampung. Jadi yang jadi mangsa kaset Ismail Kamul ayah kita lah jadi mangsanya. Ayah naik kereta ingat nak dengar ceramah, keluar lagu Mei. Kena siku begitu. Tunggu duduk. Dari kacamata keluar lagu kacamata. Kejut ayah, siku terus. Kereta kecil, sedaplah menyiku je. Sekarang Alphard tak boleh lah menyiku, jauh sangat anak. Zaman kita dah berbeza. Zaman sekarang ni generasi milenial ni generasi Y. Dan kita dah tak boleh layan mereka seperti kita layan budak-budak zaman kita. Lain sangat. Dia Jabatan Perangkaian Malaysia dia ada keluarkan data panduan lah untuk kita nak mendidik masyarakat ni. Dia masyarakat kita ada generasi pre-baby boom. Pre-baby boom ni 65 tahun ke atas. Dalam negara dia tinggal 4% je. Kalau tuan-tuan nak buat content creator pun, content creator 65 tahun ke atas 4% je. Kita punya capaian kita tak ramai. Kemudian kita ada generasi the baby boom. Ni 47 sampai 64 tahun. Ni 16% lah. Dalam dewan ni pun ada generasi ni. Lepas tu ada generasi the baby burst ataupun Gen X. Ini umur 34 sampai 46. Ini 21% dalam negara kita. Kemudian ada generasi the echo of baby boom ataupun Gen Y. Ini umur 13 sampai 33 tahun. Dan mereka ni ada 21% di negara kita. Dan ada generation net ataupun Gen Z. Gen Z ini umur sampai 12 tahun. Dan mereka ada 38% lah dalam negara kita. Sebab tu generasi milenial ni generasi Y. Kenapa mereka ni kita panggil generasi Y? Because they keep asking why. Why? Why? Kenapa kena ada undang-undang? Kenapa kena ada peraturan? Kenapa tak boleh? Kenapa disekat? They keep asking why. Dan generasi Y ini yang juga dikenal dengan generasi milenium ini sangat terkenal dengan sifat-sifat berfikir di luar kotak. Mereka sangat bebas bersuara. Dia rasa nak cakap, dia cakap. Dia rasa nak tanya, dia tanya. Dia tak peduli kita umur tua ke, umur sama ayah dia ke. Dia tak peduli. They don't care what you know. What they know that you care. Itu dia orang tak peduli dengan kita. Kita ada PhD ke, kita dah menulis Scopus Q1, apa pun tak peduli.
Dia tak peduli pun. Kita berialah bangga kita nak menulis Q1, Q2, Q3, Scopus, ERA, Gerbong-Gerbang, Elsevier, bagai-bagai. Dia peduli pun tidak. Buat penat pengurusi majlis yang baca biodata. Dia tak peduli. Dia tak peduli pun. Baca saya kalau majlis-majlis pengurusi baca biodata ni, rimah rasanya. Sebab audiens bukan nak dengar dah. Penceramah ni asal mana, siapa bini dia, siapa anak mengaji. Orang tak peduli dah benda itu sekarang. Zaman sekarang orang dah tak peduli itu semua. Apa yang mereka tahu, kita peduli kepada mereka. Generasi ni tuan-tuan, dia rasa nak tanya, dia tanya. Ya. Saya dulu bulan berapa, kita buat satu video. Yalah, Jabatan Mufti ni kan biasa orang anggap jabatan orang tua-tua, ya, Amar Ba'lu. Jadi bila kita masuk Tan Mufti, kita nak beri segarkan balik lah, nak meremajakan balik institusi itu. Jadi bincang dengan anak-anak buah orang muda ramai. Kita pun tanya, awak ada Facebook? Tak ada Ustaz. Tak ada. Saya tengok budak muda semua tak ada Facebook dah. Kata ini sudah membahaya. Awak masuk tasawuf semua dah ke ganti tasbih? Tak ganti tasbih. Tak, dia kata, kami sekarang main TikTok. Oh, main TikTok. Facebook tak main? Kami, rupanya budak muda dah tak main Facebook rupanya. Saya tak tahu. Mana kalau tuan-tuan ni masih main Facebook, old school ni. Ya, saya pun tak tahu. Saya selalu bergurau, yang main Facebook ni game bosku tinggal. Tak ada dah game lain. Yang jenis tulis jela-jela panjang, tak ada dah. Budak sekarang suruh lukis je. Dia kan generasi semenek. Dia nak menengok semenek je konten. Adik-adik naklah kita tak pada ibu bapa. Hi guys, tu je. Lepas tu dia swat. Dia tak nak lah Amar Ba'lu, tak nak. Dan tuan-tuan, kita tak boleh nak ubah ni. Perubahan sekarang. Kita terpaksa jadi dia. Jadi saya tanya, awak tak ada Facebook? Tak ada. Budak muda sekarang, Instagram, TikTok. Instagram tu pun tak baca posting, nengok ke story je. Dia kata, asal menulis panjang, kami tak menengok. Lah Ustaz, la ilah Allah, teruk betul generasi semenek ni. Jadi saya pun tanya, macam mana kita nak attract budak-budak muda supaya kita boleh educate dia tentang kiblat. Macam mana awak kalau pergi piknik tepi sungai, tepi mana nak semayang, line telefon tak ada, apps kiblat tak ada. Macam mana kita nak? Dia kata pakai TikTok lah Ustaz. Okey, kita buat TikTok. Kebetulan masa tu peristiwa Istiwa Azam yang pertama sebelum yang berlaku baru-baru ni. Jadi masa tu bulan Mei kita buat video. Saya tanya macam mana nak tarik budak-budak. Dia kata kena ikut TikTok. TikTok ni pula dia ada template dia. Template dia ada ikut lah kadang-kadang. Ya salam. Jangan jaga dulu. Kalau ada janggut, janganlah diganggu. Itu mengarut sangat dia kata. Takkan Timbalan Mufti buat begitu pula. Ya salam. Esok mufarakah budak. Tapi budak suka. Bapak budak tak suka. Kata jangan. Itu cari penyakit. Ya salam. Tak boleh. Cari template. Jumpa Wes Anderson. Teng. Kita tengok bodohnya video ni. Dengan warna pucat macam mayat. Tapi rupa budak suka. Kami pun buatlah video Wes Anderson. Dia kata, Ustaz, kalau nak bagi view ramai, biar Ustaz sendiri berlakon. Kata takkan aku berlakon. Aku Timbalan Mufti, mana boleh berlakon. Dia kata ni tak ada dialog. Dia kata berjalannya. Jalan kulu, jalan kiri, berdiri tegak, pandang kiri kanan. Itu je. Tak ada skrip, tak ada. Kata, menarik juga ni. Saya ikutlah cakap dia. Kata, okey Ustaz, jalan kanan kiri. Saya pun jalan. Tak ada lagu apa, kita tak tahu jalan. Okey, cut. Blok kedua, jalan ke sini pula. Jalan pandang langit, pandang bawah itu ni. Bila dia buat lawa pula, budak-budak ni punya air tangan dia. Dia editkan color, masukkan lagu tu apa semua. Dan rupanya itu cara budak muda. Barulah dia punya komen tu, terima kasih banyak, baru tahu kiblat ni boleh. Jadi kita adalah contribution to the body of knowledge, rezeki masing-masing. Cuma sebab mereka ni generasi millennium, dia punya soal jawab kemuskilan tu memang out of box betul lah. Ustaz, pukul berapa kita boleh tengok ukur kiblat? Admin pun jawab 5.28 petang mengikut Malaysia Standard Time, MST yang daripada Sirim. Ustaz, petang ni saya sibuk, masih kerja. Kalau lepas maghrib boleh tak? Ada. Dia rasa nak tanya, dia tanya ya.
Kalau tuan-tuan tergamuk nak tanya soalan begitu. Mikir kalau tanya takkan maghrib mana, matahari celah mana. Dah, dia rasa nak tanya, dia tanya je. Ni budak-budak sekarang. Anak-anak kita je tu. Anak-anak kita semua. Jadi setakat manakah kita bersedia menghadapi generasi ini? Dia orang ni celik teknologi betul. Memang IT savvy. Memang kuat main telefon dan sebagainya lagi. Lepas tu kalau di rumah tuan-tuan tak pandai buka TV, tak pandai buka Netflix, suruh anak dah jam 4 buat. Sekejap dia buat tu sekarang. Mana dia belajar kita tak tahu. Cerah hati. Kita ni benak tuan-tuan, tekan tak keluar. Mana satu AV ke HDMI 2 ke, jadi kita tak reti benda gitu. Dia orang terror betul. Luar biasa sekali. Tetapi masalahnya adalah sehingga bila mereka ini terlampau kuat sangat main digital ni, menimbulkan pula teknostress. Ini lain tahun lah kita membahaskan tentang teknostress ini. Sekali lagi, kita sebagai orang tua lah saya panggil, kita jangan bina masalah dengan teknologi ataupun dengan gadget-gadget, inovasi gawai ini. Sebagai pendidik, kita tidak boleh menolak teknologi, kita tak boleh menolak budaya digitalisasi. Ingat wahai pendidik sekalian, orang yang menolak digitalisasi, dia akan tergolong dalam kategori buta huruf. Dulu kita ada visual literacy, kita ada computer literacy, kita ada information literacy. Yang terbaru digital literacy. Siapa yang tak tahu digital, dia dianggap buta huruf. Kita dah tak tahu guna remote, tak kenal mana AV1, AV2, HDMI1, HDMI2, itu dah buta huruf tu. Dah kira boleh dapat kad OKU dah saya ingat lah. Tak sepatutnya awak tak tahu benda basic. Dan era digitalisasi juga bererti kita menghadapi era transformasi digital. Dan kita sebenarnya bukan saja berada pada era digitalisasi, tapi tambah lagi era digitasi pula lagi dah. Pening kepala tuan-tuan. Digitasi ini proses mengubah segala yang berbentuk bukan digital kepada digital. Contohnya kita tukar dokumen kertas, kita simpankannya dalam data komputer sebagai dokumen digital. Dan kertas sudah tidak lagi popular untuk mencatat dan melihat data. Kini data lebih disimpan di spreadsheet, Excel dan sebagainya lagi. Sebab itu sekarang di pejabat-pejabat kerajaan, dia dah targetkan agensi kerajaan, jabatan kerajaan, kementerian, dia nak buat paperless semua. Semua pakai digital. Mohon cuti ke apa ke semua dah pakai. Tak nak kertas-kertas ni tak nak dah. Tapi yalah, bukan senang. Dia kok mana bos tu dia nak juga melenyeh. Dia sedap menyain tu, dia sedap. Jadi kalau TNT claim misalnya, tak jadi dia nak luluskan dalam remeh tu tak reti. Cuti boleh lah, tapi kalau claim dia nak baca satu-satu. Ni menipu ni. Aku tak tahu pun dia pergi ni. Ni ada. Ni macam mana boleh? Dia nak menjonting tu ada. Maka payah nak dapatkan benda ini. Tapi bagi kami pun para penceramah yang kerja mendidik di Masjid Surau ini, kami pun dah terpaksa mahir dah dengan digitalisasi ini. Sebab itu kadang fikir ada juga hikmahnya kena COVID baru-baru ini. Sebab dengan adanya COVID, kita terpaksa mahir dengan online video conferencing tools. Sebelum ni kami memang tak reti langsung. Telefon ni kat WhatsApp, IG, Facebook, kita orang reti lah. Tapi bila dah masuk ke musim pandemik, terpaksalah belajar kenal Google Classroom, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Skype, Webex, StreamYard dan macam-macam lagi. Mula-mula memang huru-hara lah. Ketika masjid diarahkan tutup, kelas mengajian tak buat, kelas Quran pun tak buat. Jadi ada di kalangan pelajar kita yang minta juga buat kelas mengaji. Jadi kita pun belajar-belajarlah guna Google Classroom, guna Google Meet ini. Tapi mula-mula memang huru-hara. Ada penceramah, dia letaknya telefon, tala ke kipas.
pening anak murid nak mandang. Musing ke kipas tu. Dia tak reti. Ada yang susun pula letak sandarkan pada apa. Nampak lubang hidung daripada mula sampai habis. Paras frame tu hidung dia je. Suka. Ada hak makcik tengah mengaji, lalu suami belakang dengan tak berbaju, garu ketiaknya macam-macam. Kulu kele. Ada suami hak tengah dengar ceramah, lupa mute mikrofon, dengar isteri je meleti dapur. Marah ke menantu, marah ke anak. Dengar isteri belebel, dia macam-macam lagi lah. Tapi lepas 2 bulan tuan-tuan tengok, oh cerdik belaka dah, siap green screen lagi. Kejap keluar gambar Masjidil Haram, kejap action pula makcik ni kan. Anak dia dah ajar dia, mak pakai ni macam-macam. Sebab itulah kita sebagai manusia, ini cabaran kita untuk nak menghadapi suasana perubahan ini. Cuma hadirin hadirat sekalian, dalam kita nak membentuk peribadi anak-anak didikan kita sekarang, saya ingin berkongsi, budak-budak kita sekarang ni cerdik, memang cerdik. Tapi cabaran kita yang terbaru adalah masalah pembinaan perwatakan. Anak-anak ini kita dapat bina otak, tapi tak dapat dibina watak dia. Anak-anak muda kita sekarang, dia memang merasa pandai, tapi dah tak pandai merasa. Hilang deria rasa. Hormat menghormati dah tak ada. Kalau kita pergi ke kedai-kedai tertentu sekarang, budak-budak muda layan kita acuh tak acuh je. Macam duit tak laku lah. Dia buat tak tahu je. Hatta restoran makanan yang terkenal pun dia buat bodoh je. Dia rasa, dia macam mati rasa, mati perasaan. Mungkin disebabkan banyak sangat gadget agaknya. Sebab itu saya ingin mengajak hadirin hadirat para pendidik pada pagi ini. Pertama yang kita nak sama-sama membantu untuk nak selesaikan masalah anak muda adalah masalah kurang ajar. Kurang ajar ni dah makin menjadi-jadi. Kita sering bercakap soal IQ, Intelligent Quotient, indeks kecerdasan, tingkat kepandaian seseorang. IQ tinggi kita perlukan. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan iman hidup jadi terarah. Dan saya harap adalah di kalangan warga Institut Pendidik Mara ni esok, mana-mana anak-anak dia yang boleh masuk sampai jadi ahli Mensa International. Oh, ini tinggi betul. Mensa International ni High IQ Society. Kena skor 148 and above to qualify for Mensa membership. Oh, kalau ada tu memang luar biasa sekali lah, cerdik betul. Namun dalam kita nak membantu kecemerlangan, IQ ni sekadar 20%. 80% lagi adalah EQ, Emotional Quotient, indeks emotional, kebolehan mengawal perasaan, emosi negatif, menjadi orang yang sabar, tekun, tabah. Anak-anak murid kita sekarang, most student live their life not by design but by default. Dan ini cabaran kita. Apa guna cerdik tapi kurang ajar? Tak ada guna. Kita telah gagal memanusiakan manusia. Sebab itu tema sambutan Hari Guru pada tahun ini adalah soal guru itu mendidik manusia kembali menjadi manusia. Kalau dia memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi sekalipun, tapi adab tidak ada, maka kita kena akui ini adalah kegagalan kita bersama. Tapi adab ni, maaf, kalau di sekolah, dia sebenarnya bukan tanggungjawab pihak sekolah. Adab ni tanggungjawab mak bapak. Kita guru membina otak. Untuk membina watak, mak bapak. Sebab ilmu adab adalah ilmu menyontoh. Dia bukan ilmu teori. Kita takkan boleh mendidik anak jadi akhlak bagus dengan teori. Dengar sini contoh. Hendaklah kita ni berjalan tunduk tangan di depan bila lalu depan orang tua. Kalau orang tua tengah bercakap, jangan menyampuk. Kalau kita tak boleh secara teori. Ilmu berakhlak ini ilmu menyontoh. Anak-anak akan tengok contoh kepada mak bapak dia. Jadi kita di tempat belajar berapa jam sangat, berbanding dengan dia, dengan keluarga dia lebih panjang lagi.
Maka di sinilah kita perlu bahu-membahu antara sekolah dan juga keluarga untuk kita bentuk generasi kita jadi generasi yang beradab. Saya dulu ada satu orang kawan, dia mengajar sekolah Cina, SJKC. Lama dia mengajar. Kemudian naik pangkat, dia kena pindah ke sekolah kebangsaan. Bila pindah sekolah kebangsaan, tak sempat sebulan, dia minta balik dengan PPD, tukar duduk di sekolah SJKC semula. Sampai orang jadi heran, kawan-kawan pun pelik, engkau ni ngapa? Dah elok dah duduk sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan ni, bahasa mudahnya sekolah Melayu lah. Dia kata, aku cannot go. Tak lagi aku ngajar sekolah kebangsaan. Berapa pula? Beza langit dengan bumi. Beza dari segi apa? Mu bayang, sekolah Cina, katakanlah guru besar tangkap budak dia isap rokok, contoh, atau apa kesalahan disiplin. Bila tangkap saja, guru besar akan panggil mak ayah datang sekolah untuk nak beri penerangan. Jadi parent tu akan datang. Sebelum parent sampai, guru besar sekolah Cina akan minta 2 orang cikgu lelaki tunggu dalam bilik guru besar. Apa sebab? Parent orang Cina, dia kalau dipanggil ke sekolah kerana masalah disiplin anak, itu pantang dia. Jadi bila dia sampai di sekolah, memang dia mengamuk, dia terajang anak di depan guru besar. Jadi belum sempat parent ni terajang anak dia, 2 orang cikgu lelaki ni bertindak pegang ayah. Seorang pegang anak, seorang pegang ayah. Sabar Mr. Lim, sabar Mr. Lim. Kena begitu. Dia orang pantang ni kalau anak dia tak disiplin. Tapi kata kawan saya, bila aku pindah sekolah kebangsaan, beza boh. Berapa pula? Katalah aku besar tangkap budak kita isap gam. Isap gam bukan isap rokok, isap gam. Panggil mak ayah datang. Sebelum mak ayah datang, guru besar kena pastikan ada 2 orang cikgu lelaki teman dia juga. Apa sebab? Kerana mak ayah budak kita kalau datang, yang nombor 1 dia terajang guru besar. Guru besar dulu kena terajang. Kalau budaya ini bawa, macam mana nak melahirkan generasi beradab? Sebab itulah para ulama dulu menitik beratkan tentang adab ini. Dan dia menjadi salah satu inti ajaran Islam. Para ulama dulu sampai susun bab-bab khusus membahas tentang adab. Imam Bukhari dalam sahihnya menyusun lebih 250 hadis tentang adab. Begitu juga dia buat satu kitab khusus, dia nama Al-Adabul Mufrad. Begitu juga Imam Abu Daud, murid kepada Imam Bukhari, dia menyusun sekitar 500 hadis tentang adab dalam sunan dia. Sama juga Ibnu Hibban, dia memuatkan lebih 670 hadis dalam kitab sahihnya. Maka marilah kita mendidik anak kita, anak-anak murid kita sekarang menjadi beradab. Bagaimana caranya? Ini saya ringkas-ringkaskan sajalah. Pertama, marilah wahai pendidik sekalian, kita jadi penstabil dalam masyarakat. Orang muda kita jangan marah, sebab mereka ni muda. Kita pernah muda. Muda ni young and stupid, tak boleh buat apa-apa. Kita pernah muda kan? We've been there and done that. Kita pernah melalui umur itu. Zaman kita muda kan, banyak benda bodoh kita buat. Kalau setakat jalan Sogo pertama komplek, zaman-zaman rock kapok, ni laluan kita banyak buat benda-benda bodoh zaman dulu. Tapi let bygone be bygone lah. Maka kita bila dah jadi orang berumur ini, faham orang muda ni dia ada kebodohan dia. Sementara lagi zaman sekarang ini, orang muda ni dia adalah penagih. Bukan penagih dadah, penagih social currency. Social currency ni, media sosial dia ada currency dia. Dia mata wang media sosial. Apakah mata wang media sosial? Like, comment, share, follow. 4 ni ramai orang ketagih. Saya ingat tuan-tuan di sini pun ada penagih media sosial ini. Macam mana nak tahu tuan-tuan dah ketagihan social currency? Gila like lah. Katalah start pada pagi tadi, daripada bawah lobi Hotel Primera dah bergambar dah. Pengak. Masuk post daripada pukul 8.30. Masuk dalam Facebook ke apa, hari ni majlis Hari Pendidik Mara, doakan kejayaan kami. Dush, hashtag, bish, macam-macam hashtag.
Sekali tengok jam kat 10.30, buka balik. Tak ada light. Sudahlah. Daripada 8.30 sampai 10.30 seorang habuk tak light. Mana pergi geng ni? Tak apa, 5 minit lagi aku tunggu lagi. Tunggu. Dengarlah ceramah sekejap. Wak. Cek sekejap. Tak ada lagi. Light je lah sendiri. Dapatlah satu light. Kalau dah tahap begitu, tuan-tuan puan-puan, kena something wrong somewhere. Kena pergi berubat. Dan itu yang dihadapi oleh anak-anak muda kita sekarang. Dek kerana nak mendapat like, komen, share dan juga follow, lalu mereka buatlah hantaran ataupun komen di media sosial yang entah apa-apa, semata-mata nak dapat social currency ni. Macam-macam. Buat konten yang memang menerima kecaman lah daripada masyarakat. Tapi itu yang dia nak. Ayo kita jadi penstabil. Kalau masalah-masalah lain selain pada digital dan sebagainya lagi, anak muda sekarang menghadapi masalah K-pop. K-pop ni tuan-tuan, kalau kita biar lama-lama, bala esok kita ni. Saya bukanlah anti Korea apa, tidak. Ni pun ramai minat Korea. Asal saya ramai peminat di sini. Tapi fenomena Hallyu ini ataupun gelombang Korea ini, kita kena kawal. Budak sekarang dah tak nak dah pergi kedai-kedai runcit Pakistan, kedai Aceh, tak nak dah. Dia pergi Family Mart, pergi E-Mart 24, pergi K-Mart. Nak beli aiskrim beratur kemain panjang. Kalau makan tak nak dah, makan roti canai sarang burung pun tak ada dah. Dia makan tio bokki, makan jajangmyeon, ayam goreng Korea, pat bingsu, kimchi jjigae, macam-macam. Artis dia tak menengok dah kumpulan Wee-Masters ni, tak ada dah. Dia tengok Stray Kids, BTS, Red Velvet, Big Bang, NCT, contoh. Jadi dengan geng-geng ni, kita kena ingatkan jati diri budaya kita. Jangan sampai esok awak terlampau asyik sayang, lupa awak tu orang Melayu. Itu masalah. Saya tutup dengan satu cerita zaman dulu. Ada seekor burung gagak. Dia malu jadi burung gagak sebab tak cantik. Badannya tidaklah secantik burung lain. Suaranya pun mana ada merdu burung gagak. Begitu je. Jadi dia malu menjadi burung gagak. Maka apa dia buat? Dia berusaha nak meniru burung lain. Pertama yang dia tiru adalah burung merak. Dia tengok macam mana merak berjalan. Merak jalan style catwalk. Dia pun tirulah. Bila depan-depan burung lain, dia pun buat catwalk. Tapi burung lain ketawa berdekah-dekah. Kata, gagak, mu gagak. Aku kenal mu gagak. Ya ke kenal? Mana tak kenal je. Asal tirulah, mu memang gagak. Dia kata tak boleh jadi. Dia tiru suara burung tekukur menyanyi. Burung tekukur menyanyi sedap. Dia gagak. Buka mulut je deftone. Orang tahu sumbang. Tak ikut tempo langsung. Kata gagak, bolah nak menyanyi. Orang tahu awak gagak. Sudah. Apa aku nak buat ni? Dia cuba nak jadi mempati, nak cuba. Tapi orang tetap tahu dia adalah gagak. Pada satu hari dia pun muhasabah diri dengar ceramah insaf agaknya. Sudahlah jadi burung lainnya. Aku kembalilah jadi burung gagak semula. Dia pun nak jadi burung gagak semula. Ketika dia nak jadi gagak semula, dia dah lupa cara jadi gagak. Macam mana jadi gagak? Cakap macam mana? Sebab terlampau lama nak meniru burung lain. Cerita ini merupakan sastra Arab. Dia panggil Rughabur Raqis. Cerita tentang seekor gagak yang menyanyi dan menari kerana malu menjadi gagak. Moga-moga anak bangsa kita tidaklah akhirnya lupa untuk menjadi siapa dia yang sebenarnya kerana terlalu asyik sayang esok sampai lupa diri. Saya kira sekadar itulah saja tuan-tuan ceramah ini. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Kepada seluruh warga pendidik MARA, ingat, jangan serah kalah. Teruskan mendidik anak bangsa. Tanah Pahang, tanah purba.
tempat pelbagai aneka sejarah. Kalau kata sudah di kota, pantang kita menyerah kalah. Getah dipasang di api pelita, hendak menyuluh jalan ke perigi. Sepatah kata sudah di kota, jangan mudah berbelah bagi. Teruskan semangat mendidik anak bangsa. Kena ada semangat. Hidup di dunia penuh cabaran, patah semangat binasalah badan. Kalau semangat kuat dan kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Kalau semangat sudah berkobar, menghadapi musuh takkan gentar. Kalau semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Kalau semangat sudah menggebu, dicampak dicabar, tidak akan layu. Kalau anda ingin jadi pokok paling tinggi, bersedialah ditiup oleh angin. Kalau tidak mau ditiup oleh angin, jangan jadi pokok tinggi. Silakan jadi rumput. Rumput tidak ditiup angin, tapi hidup dipijak orang. Pilihannya terserah pada kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Haji Badrisyah bin Haji Alauddin di atas ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi.